6.2 Ancaman komunis di negara kita. Gerakan komunis antarabangsa ini telah menganjurkan 2 persidangan, yaitu persidangan Kongres Belia Asia, persidangan Parti Komunis India. Persidangan ini untuk menggesahkan pengikut komunis di Asia untuk memperhebatkan lagi perjuangan mereka untuk menentang imperialis. Kesannya, jawatan kuasa eksekutif pusat PKM ini melancarkan perjuangan bersenjata bagi menubuhkan Republik Komunis di Tanah Melayu. Pada 16 Jun 1948, PKM telah membunuh 3 orang pengurus ladang Eropa di Sungai Siput, Perak, yaitu Arthur Walker, John Ellison dan Pinsun. Jadi pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu yaitu Sir Edward John ini pun mengisytiharkan darurat. Undang-undang darurat dilaksanakan di negeri Perak seperti di Ipoh dan Sungai Siput, serta di Johor yaitu daerah Muar, Keluang, Kulai dan Kelentong. Dan pada 17 Jun 1948, Undang-undang darurat ini diperluaskan lagi ke seluruh negeri Perak dan Johor. Dan akhirnya pada 18 Jun 1948 ini undang-undang darurat dikuatkuasakan di seluruh Tanah Melayu. Lepas itu, walaupun undang-undang darurat itu dikuatkuasakan, komunis ini tetap juga meneruskan aktiviti untuk menggugat keamanan dan kestabilan negara. Antara tindakan komunis ialah untuk melumpuhkan ekonomi, seperti Lombong Biji Timah dan ladang getah menjadi sasaran utama serangan komunis untuk melumpuhkan ekonomi, untuk melemahkan ekonomi British. Dari tahun 1948 hingga tahun 1956, Lombong Biji Timah diserang di antaranya di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Mereka telah merosakkan pokok getah, kilang estet, rumah asap, rumah kongsi, kedai dan sekolah serta membunuh pekerja. Jadi pekerja Lombong dan ladang ini menderita kerana kerja harian mereka terganggu dan nyawa pun terancam. Lepas itu, ini ialah gambar pokok getah yang dirosakkan oleh komunis untuk melumpuhkan ekonomi. Yang ini ladang getah dan rumah kediaman yang dibakar oleh komunis. Lepas itu, komunis juga merosakkan infrastruktur. Komunis telah mensabotase kemudahan asas, terutama sistem pengangkutan dan perhubungan. Mereka telah mengebom, merosakkan dan mengalihkan landasan kereta api. Kenderaan yang melalui jalan raya pula ditembak dan dibakar. Lepas itu, mereka juga menyerang pekerja awam yang bertugas membaiki jalan, membaiki kerosakan, supaya pekerja itu tidak dapat membaiki apa yang telah mereka rosakkan. Dan
lebih menunjukkan kehidupan harian penduduk tempatan sangat menderita. Ini ialah kereta api yang disabotaj oleh komunis untuk melumpuhkan ekonomi British di Tanah Melayu. Ini pula lori yang dibakar oleh komunis. Selepas itu, komunis ini telah mengancam keselamatan rakyat. Seperti mereka mengugut mensabotaj, menyerang, melakukan kekejaman, menganiaya, menculik, merampas, membakar harta benda dan membunuh penduduk yang enggan bekerjasama dengan komunis. Contohnya, pada malam 5 Julai 1949 itu, komunis mencampakkan bom tangan di Museum Sirkus Kampak Perak. Oleh itu, sebanyak 4 orang cedera parah dan 4 orang mati. Hal ini menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat terhadap tindakan komunis. Lepas itu, komunis ini juga mengancam pasukan keselamatan. PKM menyasarkan pasukan keselamatan dan menyerang balik polis. Ini untuk menunjukkan ketidakupayaan kerajaan untuk melindungi keselamatan penduduk. Contohnya, Sir Henry, yaitu pesuruhjaya tinggi British ini menjadi mangsa serangan komunis ketika dalam perjalanan ke Bukit Spencer pada 6 Oktober 1951. Ini pula gambar pasukan keselamatan sedang bertugas untuk membantras ancaman komunis. Kesimpulannya, penyebaran ideologi komunis dari Cina dan Indonesia menyebabkan terdapat penduduk yang terpengaruh dalam pahaman komunis. Ideologi ini berkembang dalam kesatuan sekerja. Selepas Perang Dunia Kedua, berlaku kekosongan politik di Tanah Melayu yang membuka peluang kepada PKM untuk menyebarkan pahamannya. PKM ini kemudiannya diharamkan oleh British. Komunis cuba mewujudkan sebuah kerajaan republik komunis di Tanah Melayu. Bagi merealisasikan matlamat mereka, berbagai tindakan dilakukan bertujuan untuk mengancam keamanan negara. Tindakan komunis ini menyebabkan rakyat dan kerajaan ini bekerjasama untuk membantras ancaman komunis. Ini adalah pengajaran nomor 1. Pertama, kita hendaklah bekerja sama bagi membantras ancaman komunis agar negara kita aman daripada diancam komunis. Yang kedua, kita hendaklah mematuhi undang-undang yang diperkuasakan untuk keselamatan rakyat dan negara. Ini adalah YouTube lampiran YouTube tambahan untuk maklumat lanjut. Terus ya,